muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia, curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita dapat lagi menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah ummah. Kita dapat lagi menunaikan amanah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban salat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menunaikan solat adalah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ada tiga perkara yang disebut dalam doa ini. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu ya Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam minta adalah wa rizqan thayyiban. Nabi juga minta rezeki yang baik. Dan yang ketiga Nabi minta wa amalan mutaqabbalan. Nabi minta kepada Allah setelah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi minta agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah. Wa amalan mutaqabbalan, ya Allah terimalah amal ibadah yang telah dilakukan. Dan ini juga antara amalan yang dilakukan oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam, para rasul yang lain. Kalau kita lihat contoh di Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tak kala menyempurnakan Baitullah al-Haram, mereka berdoa dalam Al-Quran, wa yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bait wa Ismail rabbana taqabbal minna. Dan tatkala Nabi Ibrahim mengangkat batu dalam menyempurnakan Baitullah al-Haram itu bersama dengan Nabi Ismail, apa yang mereka minta, rabbana taqabbal minna. Mereka juga minta kepada Allah SWT agar diterima. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami lakukan. Ini adalah satu harapan ataupun sebagai satu lambang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita perlu sedar diri dan perlu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu sedar diri bahawa kita ini hamba yang lemah, hamba yang sentiasa mengharapkan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Bukanlah semata-mata kita minta itu kerana untuk kita dapat haruan daripada amal yang kita buat. Tidak. Dan bukanlah ia menjadi satu kesalahan juga kalau kita minta semata-mata kita nak mendapatkan juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas amal yang kita lakukan. Kerana di sebalik amal itu ia adalah satu amalan yang dianjurkan di dalam Islam dan yang dituntut di dalam Islam, sama ada dalam bentuk talabul tarki itu ataupun talabul fi'li, dituntut untuk kita tinggal ataupun kita buat. Kalau kita buat itu sama ada dalam bentuk talabul jazim, tuntutan yang pasti, maksudnya yang wajib mesti kita buat, ataupun satu tuntutan yang ghairu jazim, yang tidak wajib, perkara-perkara sunat yang kita lakukan itu tidak menjadi kesalahan juga untuk kita minta. Kerana di sebalik ganjaran-ganjaran yang Allah limpahkan itu, faedah-faedah kebaikan yang kita terima daripada amal soleh yang kita lakukan itu tetap berbalik daripada apa yang ditawarkan di dalam Islam juga, apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikatnya tetap kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa
soleh itu tidak lain adalah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan maqamul abdi itu maqam hamba yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contoh. Jadi dalam tempoh fasa kehidupan yang kita lalui ini, tuan-tuan, alhamdulillah kita telah melewati bulan Ramadan. Walaupun antara amalan para sahabat ini mereka cukup sedih untuk meninggalkan bulan Ramadan. Para salafus saleh antara yang mereka amalkan setelah tamat sahaja bulan Ramadan. Mereka ini sebelum datang bulan Ramadan mereka berdoa. Kanu yad'un Allah. Para salafus saleh ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekitar ashhur dalam tempoh 6 bulan. Ayyubayyillahu syahr Ramadan, supaya mereka ini disampaikan kepada bulan Ramadan. Maksudnya 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu mereka berdoa, ya Allah sampaikan aku pada bulan Ramadan. Betapa besarnya harapan dia. Kita lagi sebulan masuk Ramadan pun kadang-kadang buat tak tahu ni. Nak kata jauh ni rasa kesedaran kita sebagai Muslim ini yang patut mensyukuri dan berharap sesuatu yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh salafus saleh. Bahkan setelah tamat bulan Ramadan, apa yang mereka buat? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala ayataqabbal, supaya diterima apa yang dibuat dalam tempoh sebulan pada bulan Ramadan itu diterima. 6 bulan lagi, 6 bulan berikutnya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, 6 bulan mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadah. Betapa takutnya kalau tidak diterima amal yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kita sekarang ini dalam pertengahan Syawal. Jadi sama-samalah kita menjaga dan juga mengkoreksi diri, menilai kembali sejauh mana kita mensyukuri nikmat Ramadan yang Allah berikan untuk kita pada tahun ini, sebab tahun depan belum tentu kita terima. Jadi kita nak kembalikan Ramadan yang lepas yang telah kita kecapi, yang kita sempat berterawih bersama dengan ahli jemaah kawan-kawan kita ini, yang sempat sama-sama kita bersama berbuka puasa, berqiyamul lail. Belum tentu tahun depan kita sempat. Tapi apa yang kita boleh harap dalam tempoh hayat yang Allah beri, peluang hayat yang Allah beri sebelum bertemu Ramadan berikutnya ini, dalam tempoh bulan-bulan berikutnya ini, setelah kita melepasi universiti Ramadan ini, adalah kita minta kepada Allah SWT agar Allah terima. Ya Allah, terimalah amal ibadah yang aku lakukan daripada satu Ramadan itu untuk hujung Ramadan. Kerana dengan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu yang cukup luar biasa, yang dikejar-kejar juga oleh para salafus saleh. Jadi itulah yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena sedar, antara hadiah yang Allah SWT berikan kepada orang yang menikmati bulan Ramadan ini, setelah daripada bulan Ramadan ini masuk saja bulan Syawal, mereka mendapat ijazah taqwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Status ijazah taqwa bergraduasi dengan ijazah taqwa, yang diiktiraf ijazah taqwa ini laku di dunia dan di akhirat. Ini besar. Cuma grade itu kita tidak tahu bagaimana kita mengecapi prestasi takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab bulan Ramadan memang dari awal Ramadan, kadang-kadang sebelum Ramadan lagi dah disebut tentang takwa. Sebab takwa ini banyak disebut dalam Al-Quran. Sekian banyaknya daripada awal surah Al-Baqarah itu banyak menceritakan tentang takwa. Kalau kita lihat dalam kisah Nabi Adam alaihissalam tentang anaknya Qabil dan Habil, Allah SWT
SWT berfirman, "Waslu 'alaihim naba' ibnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbana." Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka perkhabaran tentang dua orang anak, yaitu anak Adam ini, idh qarraba qurbana. Dua orang anak Adam alaihissalam ini telah mengorbankan sesuatu. Maksudnya mengorbankan sesuatu sebagai kehadiran hamba yang mempersembahkan kepada Pencipta yang menuntut sesuatu daripada dia. Walaupun Pencipta Khalik itu tidak berhajat kepada makhluk, kita lah yang berhajat kepada Khalik. Tapi bila dia ada satu perintah, maka disempurnakan antara tersebut antara Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbana, mereka mengorbankan sesuatu yang mereka ada, memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima wa lam taqabbal min al-akhar. Kemudian diterima salah satu daripadanya. Dua orang tadi melakukan amanah dan bertanggung jawab yang sama, yaitu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang mereka ada. Seorang mengorbankan dengan kebelaan yang paling disukai, dan seorang lagi mempersembahkan hasil tanaman yang ada. Jadi bila dipersembahkan begitu, maka fatukum bila diterima salah satu daripadanya, wala taqabbal al-akhar, sebenarnya satu lagi itu tidak diterima. Berarti dalam kita meraihkan ibadah ini, antara perkara yang kita harapkan adalah sejauh mana Allah SWT menerima amal yang kita lakukan yang menjadi manfaat kepada diri kita. Jadi bila kita lihat dalam perbuatan antara Qabil dan Habil ini, bila mana mereka sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Allah SWT, tapi akhirnya salah satu itu tidak diterima, maka pada waktu itu juga ada perasaan hasad Qabil terhadap Habil. Habil pun berkata, "Qala la aqulanna," aku akan bunuh Qabil dan bunuh Habil. Tapi apa yang Habil jawab? Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal daripada orang yang bertakwa, yang betul-betul bertakwa. Betapa besarnya nilai takwa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu salah-salah yang minta tuan. 6 bulan mereka berdoa agar diterima bulan Ramadan itu. Antaranya adalah harapan dapatlah takwa itu yang disebut dalam Al-Quran itu, supaya jadi bekalan penting mereka ini dalam meneruskan liku kehidupan di akhirat ini, dan juga dapat menyelamatkan mereka di akhirat. Begitu hebat nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, tapi Habil tidak berpanas atas apa yang dilakukan. Bahkan Habil menyatakan, "La basasta ilayya yadaka litaqtulani, kalau engkau menghamparkan kepadaku tanganmu untuk membunuh, ma'ana bibasati yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak akan menghamparkan tanganku kembali." Maksudnya aku tak akan balas dengan tanganku ini untuk membunuh. Ini akhafullah rabbal alamin. Kerana dalam jiwa dan jasmani aku ini, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Habil. Dia tak nak berdendam, dia tak nak melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan muka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perbuatan itu adalah tanda-tanda jiwa itu tidak diterima dari segi amalnya itu, sudah hilang nilai takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa ini akan menyemai perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita takut, mungkin kita takut dengan Allah, kita takut dengan takut manusia, takut dengan makhluk. Kita takut dengan bos, kalau boleh tak ada bos. Kita takut dengan harimau, kalau boleh tak nak bertentang dengan harimau.
takutnya kita dengan makhluk. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin takut, semakin kita nak dekat dengan Allah. Semakin takut, semakin kita rasa macam sebenarnya kalau Allah tak dekat dengan kita. Rasa macam kosong jiwa ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak kasihani diri kita, dan kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia. Semakin kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita jaga tindakan kita agar Allah semakin dekat dengan kita. Berbanding dengan sama makhluk, semakin kita takut, semakin kita jauh kalau kita tak dengar. Kadang-kadang tersebut tak pernah pulang berada dengan pohon dari pagi sampai dah saya tak pernah jumpa. Lalu dia sebut ada pun kita pun takut. Kita cakap lagi dulu lagi. Kerana kita tidak mengakui wujudannya. Baik itu antara makhluk juga, makhluk yang lain yang tidak nampak. Itu juga dengan jin yang memang jelas dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan kalangan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Kalau kita nampak, kita jangan tuan. Kalau saya nampak jemaah-jemaah para jin yang ada pada hari ini, tuan, saya cabut dulu tuan. Tapi sebab itu tidak nampak. Tapi objektif dan matlamatnya sama, untuk mengejar takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini sama tuan. Daripada sahadapan, daripada imam sehingga makmum yang terakhir, kita mengharapkan Allah terima amal kita. Berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku antara Qabil bin Habib tadi, kita boleh faham dan kita mulakan ibadah. Kita berimam dengan imam yang sama, beramin dengan baca Fatihah yang sama, kita diperdengarkan dengan baca surah yang sama. Selesai beri salam, kita doa bersama-sama, imam baca doa kita berkata. Tapi ada di kalangan kita ini yang mana diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun taqabbal min al-amal, dan mungkin ada juga yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ini kekuatan jemaah yang kita bina ini, yang kita usahakan ini ada curahan kasih sayang, rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita berdoa secara berjemaah ini, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sedikit sebanyak kita dapat terpiah daripada jemaah-jemaah yang lain yang bersama dengan kita. Mungkin jadi doanya makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin doa imam kita makbul, mungkin doa kita makbul, mungkin doa anak-anak kecil di kalangan kita ini makbul. Mungkin ada di kalangan kita anak-anak yang begitu taat kepada ibu dan ayahnya. Di saat mereka mengaminkan doa tadi diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keberkesanan takwa ini menjadi benteng dalam hidup dan kehidupan itu tidak dapat disangka. Dalam kita menjalani kehidupan, takwa ini boleh menyelamatkan kita daripada gangguan syaitan. Yang mana mereka ini mengganggu umat manusia daripada jalan hadapan, daripada jalan belakang, daripada jalan kanan, daripada jalan kiri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Summa la'atayna min baini aydihim. Kemudian aku akan datang kepada mereka ini, kepada umat manusia ini, cucu-cucu Nabi Adam ini, min baini aydihim, daripada hadapan mereka, wa min khalfihim, dan daripada belakang mereka, wa an aymanihim, daripada sebelah kanan mereka, wa an syamalihim, dan daripada sebelah kiri. Maksudnya mereka cuba mengganggu umat manusia ini, tak ikut jalan depan, ikut jalan belakang. Tak boleh jalan belakang, ikut jalan kanan. Tak boleh kanan ikut jalan kiri. Dengan beberapa tafsiran para ulama, yang dimaksudkan dengan hadapan itu melalaikan manusia daripada untuk fikir apa yang berlaku pada kehadapannya itu. Begitu juga dengan belakang, apakah kesan-kesan daripada apa yang telah dilakukan
daripada kejahatan yang dilakukan tadi, dilalai. Itu juga daripada sebelah kanan. Sebagai ulama menguraikan yang maksudnya wa'an ayman dikatakan melalui sebelah kanan pada amal-amal soleh. Kata saya sembahyang, kata sedekah, tapi mungkin dosa amalnya kerana ilmunya yang tidak tepat dalam melakukan amal tadi, ataupun mungkin kerana hilangnya keikhlasan dalam beramal tadi, adanya perasaan wujud riya dan sebagainya. Mereka ganggu daripada sebelah kanan. Mungkin ada sebagian yang tidak berjaya diganggu di sebelah kanan ini. Wa'an syafat ini mereka ganggu pula sebelah kiri ini, yang mana dimasukkan dengan sebelah kiri ini, sebagaimana menafsir mereka dimasukkan dengan sebelah kiri ini mengganggu melalui jalan-jalan kemaksiatan. Semayang juga maksiat tiga. Telur juga membuat kuman. Apa-apa juga. Tapi ini belum tak jadi. Fitnah orang saja, umpat orang saja, umpat orang saja. Jadi betapa dahsyatnya cabaran yang kita akan lalui orang yang bertakwa ini mudah untuk terselamat daripada sebarang gangguan daripada hadapan, belakang, kiri dan kanan. Betapa besar nikmat kalau kita dapat. Waktu bila dalam bulan Syawal ini, bagaimana yang biasa kita dengar masyhurnya dari Sa'id Imam Nabi Sajdadi, bukanlah dianggap hari raya itu bagi siapa yang memakai pakaian yang baru, walaupun tidak dinafikan adalah perkara yang disunahkan pada pagi raya kita menggunakan pakaian yang baru yang cantik, yang terbaik yang ada. Kalau ada yang baru itulah yang terbaik. Kalau ada yang baru, yang terbaik yang cantik yang ada. Walaupun tidak aib, tetapi yang dimasukkan dengan raya itu, merana bagi orang raya itu adalah liman ta'at mutazili, mereka yang ketaatannya semakin bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat kembali bulan Syawal ini dan lepas 15 hari ini, adakah ketaatan kita bertambah? Apakah bezanya kita ini 20 tahun ini 40 Ramadan? Apa beza diri kita 30 Ramadan dengan 1 Syawal? Dari sisi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dengan setengah Syawal, apa beza 15 awal Ramadan atau 15 Ramadan dengan 15 awal Syawal ini? Kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesungguhan kita dalam istiqamah melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah proses kita memperbaiki kualiti diri dan juga meningkatkan prestasi serta kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlatih, kita belajar, kita tak tahu kita perlu melalui proses latihan ini untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang kita dilonggar, kita dilega, lalai. Alhamdulillah, inilah kehebatan Islam dalam membina dan mentarbiyah manusia itu sendiri, dalam memenuhkan ruang lingkup kehidupan manusia dengan sesuatu yang amat diperlukan oleh manusia itu. Di saat bulan Ramadan kita jumlah jasad lapar, tubuh badan kita lapar, jasad kita lapar, tapi jika roh kita diberi makan sekenyang-kenyang, tak akan asibur, tapi roh kita jadi kenyang, rohani kita jadi kenyang. Jadi jangan sampai bulan Syawal ni rohani kita jadi sakit. Kalau di bulan Syawal ni mata kita kena jaga, pendengaran kita kena jaga, tutur berbicara kita, bila berziarah jumpa dengan saudara mara, kawan-kawan kita, bila kita bercakap tu jangan sampai tertempat, tertutup dan sebagainya, ataupun sesuatu yang menyakiti hati yang lain. Itu yang kita perlu jaga, sebab kita baru lepas bulan Ramadan. Kita nak jaga prestasi bulan Ramadan kita ini pada bulan Syawal. Sisi amal dan sisi sedekah ini difaham. Bulan Ramadan bulan sedekah berlatih untuk bersedekah dengan amalan ganjaran yang Allah tawarkan yang cukup besar. Masalah ganjaran yang Allah nak berpuasa, kalau kita boleh makan pada orang yang berbuka, kita
Itu juga dengan kewajiban zakat fitrah, kita bayar zakat. Tak kira lah 7 ringgit, 14 ringgit ke 21 ringgit. Tapi antaranya adalah untuk melatih kita apabila keluar daripada bulan Ramadan. Zakat fitrah kalau kita ada asas. Yang kedua kita perlu ambil perhatian adalah zakat al-amwal, zakat harta. Jadi kita kena seimbang. Contoh pergilah pergi zakat mana-mana berkaitan tentang zakat selama ini, cek lagi apakah harta-harta kita ini ada yang perlu disakatkan. Itulah satu proses yang kita lalui pada bulan Ramadan dan kita praktiskan kembali keluar dari bulan Ramadan ini apabila telah cukup haulnya, maksudnya tempoh matang untuk kita berzakat harta, kita keluar zakat. Ada yang dipanggil sebagai zakat bertahap zakat emas dan perak. Kita kumpul banyak-banyak harta kita pada perak, kita takut tu nanti dia akan mengancam kita di akhirat. Dekat dunia kita mengancam banyak emas perak, ke akhirat kita diancam. Itu yang kita takut. Emas yang kita simpan kalau dah sampai kepada kadar 80,000 gram, keluarkan kita tak banyak keluar 2,5%. Kalau perak kita ada simpan, orang Malaysia dia simpan perak. Kalau dulu kita ada perak. Tapi sekarang ni kalau ada yang simpan perak asli sebagai koleksi, cukup saja 672 gram, cukup dia punya nisab, cukup haul dia, tempoh dia, maka keluarkanlah zakat. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, dan mereka yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak membelanjakan di jalan Allah. Ulama huraikan maksud tidak membelanjakan di jalan Allah ini adalah tidak berzakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka khabarkan berita gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini sebenarnya ayat sindiran. Disebut khabarkan berita gembira, tapi bukan gembira betul-betul. Apa berita gembira itu dengan azab yang pedih. Maksudnya cukup pedih. Dan pedih itu pedih lagi. Sudah dikira menusuk ke dalam. Itu ancaman yang diberikan kepada orang yang tidak membayar zakat. Bulan Ramadan kita latih daripada sifat fikir yang berikut ini, untuk kita teruskan lagi. Kita menjaga apa yang dituntut dari Allah SWT terhadap diri kita. Zakat fitrah kita bayar zakat harta jangan. Kalau kita ada hasil tanaman yang tertentu yang memang dikenakan zakat, keluarkan. Ini panggil sebagai zakat al-zuru' wa thimar. Zakat hasil tanaman dan buah-buahan dengan jenis yang tertentu. Zakat al-an'am, zakat binatang. Ada binatang-binatang tertentu yang cukup kadarnya kena zakat, apa bayar zakat? Pelbagai ni zakat yang kita kena tengok, takut sebahagian yang kena tekan pada kita. Ancaman yang diberikan kepada orang yang tidak bayar zakat itu cukup banyak. Kita tengok contohnya dalam hadis sahih riwayat daripada Muslim. Bagi orang yang tidak bayar zakat ini disebutkan dalam mafhumnya yang maksud bahawa tidak ada seorang yang mengembala kambing, lembu ataupun sapi, yang mana unta, yang mana kalau dia tidak membayar zakat, binatang-binatang ini akan datang ke akhirat nanti dalam bentuk tubuh badan yang sehat. Kalau ada binatang yang akan datang dalam bentuk tubuh badan yang sehat, yang gemuk, yang ada tanduk, yang akan menanduk-nanduk mereka dan akan memijak-mijak mereka. Kedekut sama dengan harta yang dia ada itu, binatang yang digunakan daripada dipelihara itu yang wajib zakat tidak dizakatkan, terimalah ancaman. Di dunia mengancam banyak nikmat Allah berikan, akhirat mengancam. Begitu juga dalam hadis Sahih Bukhari, ancaman orang yang tidak membayar zakat ini juga dia sebut bahawa akan ditusuk pada punggungnya ini. Begitu juga akan ditusuk pada tengkuk sehingga tengkuk sudah kening. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Ancaman orang yang tidak membayar zakat. Begitu juga dengan diancam juga bagi mereka tidak bayar zakat ini dengan sisa pula. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Man atahu Allahu mala, barang siapa yang Allah berikan kepada harta. Ini cantik hadis ini supaya kita sedar rezeki yang kita dapat itu bukannya daripada kita.
Bukan semata-mata kita usahakan, tapi Allah beri. Ini dalam hadis ini menyebut, matanya menyebut, man atahullahu mala, sesiapa yang Allah berikan kepadanya harta, walau yu'addi zakatahu, maka dia tidak menunaikan zakat terhadap harta tadi, muslilahu malahu yawmal qiyamah, akan diumpamakan, dibentukkan harta-harta yang dikumpulkan tadi pada hari kiamat syuja'an akhar, dengan bentuk seekor ular, lahu dhanibatan, dia ada 5 tahi. Betul waktu yang kiamat dia akan seksa tuan itu tadi, sebab hartanya jadi ular. Ya khulu bin zakai yang bisyidqai, yang mana dia akan menyisir, yang mana bisa ini cukup dahsyat sehingga kan kalau ada yang punya ini sikit saja bisnya boleh binatang, boleh mati secara tumbuh-tumbuhan yang ada. Mana ular ini akan datang kepada tuan badan dan dia akan sebut ana mal, akulah harta, ana kanzu, akulah khazanah, simpanan. Jadi sejauh mana kita menyimpan kalau akhirnya membinasakan diri kita. Selagi hanya dikatakan pada kita cakap. Jadi urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita keluar. Jangan sampai kita terlepas dari perkara ini. Jadi itu antara perjuangan kita. Setelah daripada bulan Ramadan, kita teruskan pada bulan-bulan yang lain. Bagaimana kita menginfakkan harta pemberian yang Allah berikan, sama ada dalam bentuk yang wajib, begitu juga dalam bentuk yang sunat. Begitu juga kita takut kalau amal ibadah kita pada bulan puasa itu tidak diterima langsung, kita jadi orang muflis. Ini juga yang kita takut. Dalam hadis sahih menyebutkan, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat, Nabi tanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Nabi tanya, "Adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis?" Jadi ada di kalangan sahabatnya sebanyak Ahmad dan Abu Hurairah. Al-muflis fina, orang yang muflis di kalangan kami ini adalah Rasulullah wa Rasulullah, man la dirham wa la dinar wa la mata'. Mereka yang tidak ada duit dinar, mereka yang tak ada duit dirham, mereka yang tak ada harta, itu orang muflis. Maksudnya tidak ada pemilikan, itu orang muflis. Kalau dia sudah muflis ni, dia tidak ada pemilikan harta. Dinar ada, dinar tak ada, harta pun tak ada. Tetapi Nabi SAW menyebut, qala al-muflis min ummati, orang yang muflis di kalangan umatku pada hari akhirat nanti, yaumul qiyamah, mayyati bi shalah. Dia datang pada hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti dengan amal solatnya. Mana orang muflis? Antara ciri-ciri orang muflis itu dia datang dengan amal solatnya pun ada. Itu juga belum tentu sama. Apa tanda dia tak solat? Yang tak solat itu tak ada amal yang dibawa. Ada juga yang solat itu belum tentu sama. Mayyati bi shalah, dia datang dengan amal solatnya, wasiyami, dia datang dengan amal puasanya, wa zakati, dia datang dengan amal zakatnya, wa yahdi qad syahada 'inda hada, dia datang tapi rupanya dia ini dekat dunia dulu selalu mengutuk orang lain, menghina orang lain. Yang kita kata, biarlah orang kita orang kutuk kita. Jangan kita kutuk orang lain. Memang kita marah dan diri kita. Kalau dia nak buat kita macam mana, takkan kita nak buat lebih daripada itu pula. Kita benar tak boleh. Jadi ada di salah mereka yang puasa, zakat, solat, ulama mereka yang hadis ini termasuk dalam amal-amal yang lain juga, haji dan sebagainya. Ada yang datang dengan amal-amal ini. Sebab kita boleh masuk syurga dengan amal-amal yang kita lakukan. Ada yang datang masuk syurga itu dengan amal solatnya. Kerana kebaikan solat lakukan dia menjadi asbab dipilih untuk masuk dalam syurga. Kerana puasanya menjadi asbab dia dipilih untuk masuk syurga.
Dalam hadis ini dia lebih menceritakan bahawa ada di tengah mereka yang ada sebab-sebab yang boleh menjadikan dia layak masuk syurga, tetapi ia terhalang atas sebab-sebab termasuklah tadi persyatan i'adha hadha, ada untuk orang lain. Jadi janganlah mudah kita untuk menghina orang lain, sesama makhluk dan sesama manusia. Kita sekarang ni memanglah untuk melentasi mulut. Sebab itu dalam Ramadan kita dilatih untuk menjaga mulut dan juga menjaga farj. Dua anggota yang cukup berat sesaannya kerana banyak kesalahan itu adalah pada mulut, al-fam wal farj, mulut dan juga farj manusia. Dua ini dilatih untuk dijaga dan dipelihara pada bulan Ramadan. Kalau kita tengok dalam hadis menyebutkan bahasa ini, barangkali ada di kalangan orang yang berpuasa itu laisa min siyamihi illa al-jum'. Tidak ada puasa bagi dia itu barangkali melainkan dia dapat lapar. Rubba qa'imin laisa min qiyamihi, dan boleh jadi ada di kalangan orang yang bangun berjam lain Ramadan itu, melainkan apa yang dia dapat hanyalah asal, iaitu bangun bangkit daripada malam saja, tapi bukanlah kerana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain dia menyebut man lam yada' qaula zur, barang siapa tidak meninggalkan kata-kata dusta, fala yastati' hajah yada'a ta'ama wa syaraba, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat daripada itu untuk dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya macam tak ada nilai dari puasa itu. Allah tak berhajat dengan kesukaan dia tidak makan dan minum itu kalau dia tidak meninggalkan kata-kata yang dusta. Maksudnya dia akan mulut pada bulan Ramadan. Begitu juga dengan farj. Jelas dalam hadis yang kita dengar tentang hadis digalakkan berpuasa. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, barang siapa yang ada kemampuan untuk berkahwin. Ba'ah itu maksudnya nikah, kemampuan dari segi nafkahnya zahir dan batin, falyatazawwaj, maka kahwinlah. Fa in lam yastati', tapi kalau tak mampu, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wijah, kerana puasa itu boleh menjadikan diri seorang itu dalam keadaan yang bijak. Bijak itu maksudnya terqatar syahwat, boleh memutuskan syahwat, maksudnya boleh membantu untuk mengawal diri dalam memelihara al-farj. Al-farj wal farj. Jadi berbalik pada hadis tadi tentang orang muslim tadi, dia tidak ada jaga mulut. Selain mereka tidak jaga mulut, orang yang puasa solat cakap ini juga ada beberapa mereka yang waqatafa hada, dia menuduh orang secara melulu. Jadi untuk orang yang kedua ini menuduh orang, meletakkan sesuatu yang tidak pasti kebenarannya. Sebab itu kita kena berhati-hati bila bersembang syawal ni, terutama dengan kawan-kawan kenalan dalam kita sebut tentang satu topik, jangan terlajak. Kita takut bila kita sebut itu terlebih dari apa yang sepatutnya. Macam dia ceritakan tentang suatu perkara, lepas tu kita menimbulkan andaian-andaian lain yang tak betul. Lalu kita sebut, dah apa dah tak nampak sekolah ni mana? Tak tahulah, dia tu memang macam tu, tak satu keluar rumah. Yalah, dia tu memang tak seluruh orang. Kita menambah-nambah. Yang kita khawatir ia adalah satu tuduhan-tuduhan yang tidak berasas, andaian-andaian yang tidak ada kebenarannya, termasuklah memfitnah orang. Dalam hal ini Bapak tak kata memfitnah orang tak nampak, kita tuduh sebulan lalu berlaku syarikat salah guna wang yang masjid, tidak amanah dan sebagainya tanpa ada bukti. Itu juga termasuk fadhah, yang menuduh orang secara belum. Kalau ada bukti itu lain, kalau ada asal itu lain.
Wa kana malahada, dan dia makan harta. Masa makan harta ni dia ambil harta dengan cara yang tak betul. Terkait dengan hubungan manusia juga. Puasa banyak, sembahyang wajib buat, sunat buat, zakat bayar, sedekah pun bagi. Tapi tiba-tiba wa kana malahada, dia ambil harta yang salah. Termasuk orang mengambil harta anak yatim, akan malahada termasuk orang menyalahguna harta syarikat contohnya, ataupun pinjam duit tak bayar, termasuk orang akan malahada. Hutang orang tak bayar. Ini kita tak tahu. Kau tahu, kita dah tak hidup kat dunia ni, kita dah baca kat alam lain, kita tak bayar dan sebab kita mengelak kita nak bayar. Kalau kita berusaha bayar, betul tak betul lain. Ataupun kita memang dalam proses membayar, ada nekat dan azam untuk bayar. Ini kes yang nekat dan azam untuk tak nak bayar cara lagi. Ini yang berat. Kalau sebelum nak pinjam tu tak lain. Kau dah minta. Tapi bila time nak bayar tu, bulan tak nampak, bintang pun tak nampak. Macam kita tengok anak bulan, nak masuk syawal kita nampak. Jadi ini yang kita takutkan. Bila berhutang kita catatkan sikit. Tak banyak sikit pun catat. Keluarga kita ini akan tahu. Kalau kita tak ada, kita peringatkan kita peringatkan kepada mereka. Jadi kita bila menasihat, kita sambung dalam ini insya-Allah. Ada dia makan harta orang lain, bela orang lain. Wadarabaha, dia menyakiti orang lain. Kadang kita bersinggung bahu ataupun menyebutkan orang lain cedera dan sebagainya. Fayu'adu fayu'taf, hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Yang mana di kalangan kita ini setelah itu diberikan kepadanya sebahagian daripada pahala-pahala atau kebaikan-kebaikannya hingga habis si pahalanya. Solat, puasa, zakat yang dia lakukan tadi jadi amal bagi dirinya tadi. Amal-amal tadi dipindahkan kepada orang lain. Orang yang dituntut tadi, orang yang berfitnah, orang yang diambil harta tadi akan datang menuntut. Maka yang diberikan kepada mereka adalah hasanah yang kita ada, kebaikan-kebaikan yang kita buat, amal-amal yang kita usahakan di dunia ini. Tapi kita lakukan tadi dan sekarang ini akan dikembalikan ingatan kepada kita akan ingat. Apa yang kita buat 20 tahun dulu, 30 tahun lepas kita muda-muda, kita mulai tak ingat. Kita ni apa kita makan semalam pun dah lupa dah tuan-tuan. Nak kata lemah ingatan kita ni. Tapi biasa sewaktu yang ke pengadilan, apa yang kita lakukan kan kita ingat betul. Tak boleh nak bohong dah, tak boleh nak pusing-pusing, tak boleh nak cakap tak berperingat, tak pasti. Rasa-rasa dia, rasa-rasa tidak. Kita diberikan ingatan yang jelas tentang apa yang kita ada lakukan. Jadi di saat kita tadi semua dari akhirkan pahala sehinggalah pahala kita habis. Katalah pahala dah habis, urusan kita dengan sesama manusia tak selesai. Ada juga kesalahan lain yang kita lakukan sesama manusia ini. Datang orang Allah ni untuk dia kata kat dunia dulu hutang aku RM50. Lupa kau kata nak bayar sekali kau tak akan mesej tak balas, kuasa bukti je. Kerana aku nak tuntut balik daripada kau RM50 tak asal tidak tak laku dah kau. Bawa lah RM1 sekali pun dia mesti tak laku dah. Berjuta rumah tak laku dah. Waktu tu amat jariah dah yang laku tu. Jadi apa yang berlaku bila pada kita dah habis, orang yang menuntut pada kita tadi dia akan berikan dosa-dosa dia itu kepada kita. Dosa-dosa ini tadi pula akan diberikan kepada kita. Pahala dah habis dah lagi pada orang lain. Tiba-tiba kita kena tanggung pula yang lain daripada pihak yang berurusan dengan masalah daripada kita. Ukhidha min khatayahu, diambil daripada
kesalahan mereka, fatuha alaihi sumatuha alna sumatuha finna. Jadi bila berlaku perkara ini, mereka tadi dibebankan ke atasnya, hingga akhirnya ia dibebankan ke dalam api neraka kerana banyaknya dosa yang terpaksa ditanggung. Ini yang kita takut. Hubungan dengan Allah dengan Allah juga. Tapi kalau di sini kita kena pelihara juga, kita kena ambil perhatian. Sebab kita takut nanti amal kita tadi jadi zero office. Bahkan ditambah pula dengan dosa-dosa yang akhirnya mencampakkan diri kita ke dalam api. Jadi sebenarnya kita nak berusaha kepada kita betapa penting kita menjaga hubungan dengan Allah, juga menjaga hubungan sesama manusia. Jadi juga asasnya itu tuan-tuan dan puan, pada malam ini yang akan saya sampaikan, kalau kita ada bagian manfaatnya yang dapat kita amalkan dan sampaikan kepada yang lain. Kita minta maaf ada sebarang terdapat kerangan yang terkait saya. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim, 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 wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.